Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meh masuk meh. Kakak menanti awak semua dengan penuh kesabaran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai. Hai Kak Fida. Hai Kak Isha. Apa khabar semua malam ni? Halo. Hai Kila. Okey, malam ni kita santai-santai juga macam hari-hari biasa kan? Sebenarnya malam ni she rasa better she live dengan phone aja, sebab dengan laptop ni aku rasa macam asyik sangkut je kan. Hai Oya. Thank you bagi kerjasama cik. Wah, bukan kerjasama, maksudnya terima kasih kerana sudi menemani hamba di sini cik. Wah, hai Kak Yan. Malam ni kita nak cerita pasal apa? Okey, kat belakang ni tak ada kopi Yang ada cuma garam-garam aja yang ada. Sebab kopi dah selamat sold out. Lepas tu, hai Kak Pidot. Hai Nur Azlina. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Azlina. Selamat malam. Sebenarnya kopi Ishi dah restock tau. Tapi ada lagi dalam kereta, tadi bawa balik, tak sempat nak apa? Nak menyusun. Assalamualaikum Aunty. Terima kasih sudi menyokong anak anda, saudaramu di sini. Hai Nuzatul Hana. Okey, tanpa membuang masa, kita nak cerita pasal apa? Cuba bagi satu cadangan. Awak nak kita cerita pasal apa? Awak nak tahu pasal apa tentang aura rezeki Malaysia ni? Hai Zila. Hai Kak Kasih Alia. Cuba cerita, cuba bagi satu cadangan. Kita nak cerita pasal apa ni? Ke nak cerita pasal garam ni? Ni, Lady Millionaire. Ni. Thank you, love. Banyak-banyak, lots of love. Okey, kita cerita tentang feedback customer she tentang penggunaan garam. Mana pula lah bendanya? Tentang, ni lah, cari handphone tengah on.
Okay, Ci nak cerita tentang feedback customer Ci yang baru menggunakan garam lebih kurang seminggu lebih. Tapi dia guna garam merah. Maaf, garam merah tak ada kat sini. Ada di dalam kereta. Feedback yang bagus yang Ci dapat, Alhamdulillah, sangat-sangat seronok bila kita baca pelanggan, not pelanggan lah, kita katakan klien. Bila klien kita yang kita explain dengan dia penggunaan garam, yang kita suggest dengan dia penggunaan garam, dan dia dapat rasakan perbezaan selepas mandi garam tersebut. Okey, Kak Isha nak tahu apa kaitan mandi garam dengan aura Berat juga soalan ni. Tapi kita cuba kupas, okey. Dalam bab aura, seperti yang selalu Ci katakan, jangan gelak memang berat soalan tu sebenarnya. Dalam berkait dengan aura ni, kita sebenarnya ada beberapa warna dalam tubuh badan kita. Itu kalau dikaitkan dengan warna. Sebab tu garam kita pun ada 5 warna. Hijau, okey, hijau, hitam, pink, dan kita ada biru. Okey. Kalau nak cerita pasal warna dalam tubuh ni, dalam aura ni, panjang sangatlah nak diulaskan. Hai Kak Katie. Thank you Kak Katie. Seperti yang selalu Ci katakan, kita ni setiap hari berdepan dengan aura-aura negatif. Terutama sekali aura negatif ni kita dapat daripada mana? Daripada laptop, telefon, dan mungkin persekitaran kita. Persekitaran tu maksudnya mungkin rakan sekerja yang toksik. Dia boleh memberikan aura negatif kepada kita. Jadi kita akan absorb aura tersebut secara kita sedar ataupun tanpa kita sedar. Yang sebenarnya kita setelah kita absorb benda-benda macam tu, secara tak langsung sebenarnya kita akan alami rasa letih, rasa lesu, rasa penat, malas, ya amat, macam-macam rasa lagi kita boleh boleh dapat daripada rasa yang tak sedap tersebut, rasa negatif tersebut, aura negatif tersebut. Jadi apa yang kita perlukan untuk membantu diri kita, atau apa yang Ci rasa bila mandi garam ni, rasa macam mana? Okey. Sambung pasal aura tadi dulu kita cerita pasal aura tadi. Bila kita absorb benda-benda yang negatif tu, automatik badan kita akan rasa letih. Kita bangun pagi tak sedap, kita susah nak bangun pagi, kita susah nak fokus. Kita ada banyak benda yang kita buat hari-hari, kadang-kadang kita tak fokus. Jadi salah satu cara untuk bersihkan diri adalah dengan rawatan mandi garam. Okay. InsyaAllah dengan izin Allah, yang garam ni akan membantu kita merawat diri sendiri dengan, sebenarnya mandian garam ni teknik aromaterapi tau, yang kita boleh lakukan sendiri di rumah. Asalkan kita rajin, insyaAllah. Maknanya kita ada apa? Hai Hani. Kita rasa hai Tok Madi. Hai Sharifah Aimuni. Okey, berbalik kepada garam tadi. Aura negatif dan apa yang kita rasakan sesudah mandi garam. Ni Ci nak sambung tentang apa yang customer Ci bagi tahu tadi. Okey, dalam masa seminggu lebih dia guna. Hai Ira. Hai Kak Ita. Okey. Dalam masa seminggu lebih lepas menggunakan garam aura basic, aura rezeki yang merah kan, dia dapat
nampak, detect yang memang perubahan tu terlalu ketara bagi diri dia. Dalam masa seminggu lebih ni, alhamdulillah rezeki dia bukan kita kata meningkat, tapi kita boleh dapat rasa, dia boleh dapat rasa dalam tempoh seminggu ni ada orang yang belanja dia makan secara tiba-tiba. Ada 2-3 orang yang membelanja dia makan. Lepas tu suami puji, bukan suami je puji, rakan sekerja pun puji, yang aura muka dia lebih nampak berseri-seri. Hai ketika halu gitu. Hai Kak Uda. Jadi dia rasa seronok sebab selama ni macam dia tak close dengan colleague kat tempat kerja. Bukanlah tak rapat ataupun bukanlah bergaduh ke apa, tapi dia macam ada rasa ke belakang sikit. Hai lah Kak Nora Dino, minta maaf tak perasan, baru nampak sekarang. Okay, hai dah ni. Okay, dari dia punya feedback tu, dia sangat seronok. Dia rasa gembira sebab selama ni dekat tempat kerja tu dia rasa macam get off macam tidak rapat dengan klik. Bukanlah tak rapat tu maksudnya bergaduh ke, dia tak close lah macam tu. Tapi selepas dia menggunakan garam, dia rasa tenang, dia rasa lapang, dan dia rasa macam semua orang suka dia. Macam tu secara tiba-tiba. Ini hanya asbab saja. Mandian garam tu hanya asbab. Segala-galanya dengan izin Allah. Tapi insya-Allah bila kita guna dengan konsisten, memang kita boleh rasakan aura tu dalam diri kita. Macam nak bercakap kan. Sebenarnya hari ni agak gugup, tapi alhamdulillah masih dikatakan boleh untuk berinteraksi dengan lebih baik berbanding sebelum-sebelum ni. Sebab Kak Lola dah mandi garam tadi tahu, sebelum online. Sebelum live. Hai Kak Ngah. Ada apa-apa lagi nak tanya tak? Hai Mak Ngah. Bila dah kita sembang-sembang dengan customer tadi tu kan, dia cerita pasal husband dia suruh teruskan amalkan mandi garam ni. And then bila sebenarnya customer ni dia try untuk hamil sebab dia agak lewat dapat, dia sedang berusaha lah. Dikatakan sedang berusaha untuk hamil. Jadi dia menggunakan garam aura ni sebagai salah satu terapi, sebagai salah satu usaha. Dan selepas menggunakannya, dia memang nampak dia punya feedback tu sangat wow lah bagi dia kan. Sebab benda ni dia tak pernah rasa. Yang dengan kawan-kawan tu rasa macam wow sangat kan. Macam kenapa korang ni macam lagi close, lagi mudah berbicara, lagi senang untuk bercakap, maknanya bersembang-sembang ke macam tu kan. Dia tak ada rasa get back macam tu, back off macam tu. Dan benda ni disokong oleh suami. Selalunya bila kita mandi garam ni, dia akan efek orang sekeliling kita juga. Walaupun orang tersebut tak mandi garam. Contohnya suami. So kalau suami tu sebelum ni macam buat tak reti je kat kita kan, insyaAllah selepas mandi garam, dia boleh attract. Garam ni sifat dia pun menarik juga. Nak tanya apa-apa soalan lagi tak? Terutama sekali kita nak cerita pasal orang bisnes Hai Ira. Hai Kak Ira. Ada kat sini malam ni ada 4 orang nama Ira. Terima kasih wahai Ira-Ira sekalian kerana menemaniku di sini. Okey, bagi orang bisnes, yang ini kalau boleh, kalau Syed kata wajib nanti kan macam kenapa pula kena wajib kan? Tapi sebenarnya itulah, untuk orang bisnes wajib menggunakan garam Lady Million. Lady Million ni dia macam rasa macam aura dia lebih kuat, agak tegas macam tu. Ya betul Kak Fida, mandi garam memang terbaik, hanya perlu diamalkan
Dan perlu rasa sendiri dia punya feedback tu. Lain orang, berbeza dia punya rasa. Apa yang dia lalui selepas mandi garam tu. Kak Nora Dino, dah beli garam pink? Dah start mandi garam pink ke? Untuk garam pink ni dia banyak menyebarkan kasih sayang sebenarnya untuk yang mana-mana nak mencari jodoh, yang rasa-rasa selalu tak get along dengan orang sekeliling. Lepas tu rasa macam suami pun layan tak layan ke, macam selalulah bertekak dengan apa? Dengan suami ke kan. So kita boleh gunakan garam romantika untuk attract rasa kasih sayang dalam diri. Untuk bisnes pula, orang bisnes perlu mandi garam sebab kita perlu menjaga emosi kita. Emosi kita ni sebenarnya hari-hari kacau tau. Sebab kita buka FB hari-hari, macam-macam cerita negatif, macam-macam cerita yang Alhamdulillah Kak Nora Dino dah mandi garam dan dia rasa sangat cantik sekali. Alhamdulillah. That's the feeling after kita mandi garam. Ada macam-macam feeling sebenarnya. Ada orang yang rasa lebih mudah nak bercakap. Kalau sebelum ni mungkin dia agak gugup nak bercakap, agak kurang keyakinan diri. Tapi selepas mengamalkan mandian garam, alhamdulillah dia boleh improve dia punya keyakinan diri. Ya betul, mandi garam memang muka boleh berseri-seri. Lepas tu mandi garam ni boleh haluskan rambut tau. Bukan haluskan rambut tu jadi rambut. Ada satu question daripada satu prospek. Dia tanya, rambut dia dah nipis. So kalau dia mandi garam, adakah rambut dia akan makin menipis? Ataupun rambut dia rasa macam makin gugur lah. Sebenarnya bukan mandi garam ni, garam tu sifat dia ada sifat antiseptik kan. So bila kita mandi garam, let's say masalah rambut kita ni terlalu berminyak. So bila terlalu berminyak, dia boleh menyebabkan mungkin keguguran rambut. Jadi bila mandi garam, dia cleanse up kita punya kulit kepala sekali. Jadi mandi garam ni bukanlah semata-mata bab aura saja. Ada banyak isu lagi. Bukan isu, maksudnya ada banyak dia punya bukan keperluan, maksudnya hai, Assalamualaikum Ina, apa khabar? Bila mandi garam ni dia ada efek feedback yang lain lagi, bukan semata-mata untuk aura diri. InsyaAllah akan elok daripada segi contoh jika ada masalah bau badan. Akan kita gosok badan kita mandi, kita gosok semua. Lepas tu macam Lady Million ni, garam ni garam gabungan 7 jenis bunga. Kalau kita nak mandi 7 jenis bunga setiap hari, mana kita nak cari kan? Bunga mawar. Apa lagi? Bunga mawar, bunga kenanga, bunga kemboja, bunga tu jasmin, bunga melo. Untuk gangguan yang mana ya? Okey, untuk gangguan. Sebenarnya kalau untuk gangguan, biasanya kan untuk gangguan ni yang paling sinonim dengan gangguan adalah mandian limau dan bunga ros. Kat sini kita ada limau dan bunga ros sekali. Selalunya bila untuk, ya betul, khasiatnya merangkumi kesihatan luar dalam, insya-Allah. Garam ni, cuma jangan kita beriktikad bahawa garam itu adalah penyembuh. Itu yang penting sekali. Itu yang selalu orang bising-bising, apalah syirik lah garam ni apa semua. Tak, dia cuma sekadar satu complementary, rawatan complementary, rawatan yang kesinambungan daripada rawatan yang lain. Maksudnya kalau awak dah dirawat ataupun menggunakan rawatan hospital, contoh untuk pesakit stroke ke apa kan, mandian garam hanya satu kesinambungan daripada rawatan yang lain. Macam tu. Sebab contoh untuk orang yang
Waalaikumsalam, Shikin. Shikin lagi. Ada 5 dah Shikin kat sini. 5 ke 4 orang kat sini. Okey. Untuk stroke pun bagus. Mandi garam, rendaman kaki. Okey, macam yang tadi soalan Kak Pida untuk gangguan Biasanya gangguan ni memang sinonim dengan limau purut kan, tapi kadang-kadang bila ada gangguan ni kita susah nak beramal. Agak terganggu untuk beramal. Bukan nak suruh amal apa pun, amal mandi limau je pun, amal mandi limau dengan garam pun susah. Waktu yang sesuai untuk mandi. Sat laju hang punya soalan Kak. Okey. Nak beramal mandi garam ni macam Syi cakap lah, dia agak benda yang senang tapi agak susah nak dilakukan. Hai Kak Masliawati. Bila ada gangguan nak beramal tu memang agak liat sikit. Jadi nak cari limau tu pun payah kadang-kadang kan. Jadi kita datangkan satu set dah siap. Macam ni. Garam, limau purut dengan bunga ros dah diadun sekali. Tinggal ambil sudu masuk dalam baldi, mandi. Hai Ira Ariana. Ira lagi. Semua ramainya Ira malam ni. Okey, apa lagi tadi? Kak Pida tanya waktu yang sesuai untuk mandi. Kalau tanya waktu yang sesuai untuk mandi, bila-bila masa pun boleh, bila-bila masa pun sesuai. Bila-bila masa awak rasa awak nak mandi, awak cuma tambahkan garam dan mandi. Lepas tu bilasan terakhir ataupun boleh gunakan mandi semua sekali, mandi sepanjang waktu mandi. Sebenarnya kalau ikutkan Syi, kalau awak tanya Syi suka mandi bilasan yang terakhir. Tapi bagi orang yang agak susah beramal, macam Syi ada satu kawan kalau tanya, garam kau dah guna dah? Sampai sekarang dah berapa bulan dah tak guna-guna. Ni bukannya kawan je, Syi sendiri pun hari tu masa mula-mula beli garam tu sebulan terletak dekat rumah. So apa Syi buat? Mandi at any time. So bila-bila rasa mandi. Tak perlu nak masa yang macam kita pemudahkan je. Tak perlulah nak tunggu tepat 12 malam kau kena mandi ni, macam tu. Ataupun sebelum subuh, sebelum azan subuh tu kau kena mandi. Tak perlulah macam tu. SJ, Alhamdulillah SJ. Betul, naik meremang pula bulu roma kita. Garam biru maskulin, badan kuat. Okey, SJ pernah mengalami muntah darah, sakit dan lemah badan dan lain-lain. Alhamdulillah selepas menggunakan garam biru maskulin, badan kuat sikit dan beransur pulih dengan izinnya. Ya betul. Mandi garam ni sebenarnya memang sinonim dengan rawatan Islam tau. Memang kebanyakan perawat akan suggest suruh mandi garam, ataupun amalkan garam, ambil secubit garam letak bawah lidah. Itu memang sinonim. Garam memang sangat sinonim dengan perubatan Islam. Mana-mana perawat pun memang dia akan suggest mandi garam, pasang lampu garam. Dia adalah garam ni dia mempunyai aura yang tersendiri. Cuma garam aura rezeki bila telah diadun dengan wangian-wangian yang tersendiri, dia lebih meningkatkan aroma, dia lebih meningkatkan kita punya keyakinan diri. Dia ada banyak, dia merangkumi banyak aspek dalam kehidupan seharian kita. Macam tu. Semoga SJ semakin sihat dan semakin pulih, insyaAllah. Amin. Ada soalan lagi tak? Lain ikan kacau InsyaAllah nanti okey lah tu. Daripada segi adab mandi kan, untuk yang perempuan ke lelaki ke sebaiknya menggunakan kain kemban. Bila kita berkemban tu lagi cantik lah sikit kan. Lepas tu feeling macam wanita Melayu terakhir gitu
kan. Kita mandi, berkemban, baca niat, okey, membersihkan diri, niat merawat diri. Macam tu. Ada soalan lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Melah bagi soalan sikit. Macam mana nak cakap kau tak ada soalan? Nak tanya apa lagi? Nak suruh Syi cakap cerita pasal apa lagi? Okey, kita cerita bab bisnes Pasal apa? Tadi tersangkut-sangkut kan. Tak fokus nak jawab satu-satu soalan. Pasal apa? Orang bisnes kena jaga emosi. Orang bisnes ni ada banyak tau gangguan emosi. Maksudnya daripada segi bila kita live ni pun kadang-kadang kita ada gangguan tau. Maksudnya gangguan daripada pandangan mata Ain. So Ain ni Syi tak mau cerita panjang-panjang ataupun nak explain banyak sangat sebab Syi tak berapa pandai nak explain bab Ain ni. Tapi Ain ni benda yang nyata. Jadi kita perlu protect diri kita, kita perlu bersihkan diri kita, dan salah satu caranya dengan mandi garam. Amalkan mandi garam. Itu salah satu benda yang nyata, memang berlaku. Kan? Pandangan mata Ain ni dia ada banyak. Kita tak tahu adakah orang tu memandang kita dengan rasa dengki ke, ataupun rasa sayang ke, ataupun rasa benci ke, kan? Okey, SJ tanya, mandi garam ni boleh campur tak? Contoh biru campur merah. Okey, macam ni. Sebenarnya awak boleh menggunakan semua jenis garam yang awak suka. Namun sebaiknya gunakan secara bersendirian. Maksudnya gunakan satu persatu. Kalau awak kata awak nak guna hari ni awak nak mandi garam merah, dan just go on mandi je dengan garam merah. Dan esok awak nak mandi garam biru untuk improve awak punya keyakinan diri, untuk rasa macam fresh, untuk naikkan semangat. Dan awak boleh mandi garam biru. Dia macam simple analogi, awak campur teh dengan Nescafe. Sedap tak? Tak sedap kan? So dia macam tu. Biar dia melakukan tugas dia yang tersendiri. So garam hitam biar dia, garam LM, Lady Million, biar dia lakukan kerja dia. Okey, garam pink, garam romantika, biarkan dia buat kerja dia. Betul, pandangan mata ni macam Syi itu ada kawan yang tangan dia rosak. Kita bukan kata sakit tau, kita katakan tangan dia rosak. Dan Syi bantu dia dengan rawatan garam jugalah, dan kita bawa dia pergi jumpa ustaz. Kita tak mau kata, daripada awal lagi Syi cakap, kita orang berniaga. Macam dia pun berniaga, jual sandwich. Tapi bila tangan dia rosak, macam mana dia nak berniaga? Kita jangan cepat untuk kata kita kena sihir. Sebab kadang-kadang pandangan Ain ni pun sifat dia, bila kena kat kita, dia boleh menjadikan seolah-olah kita kena sihir. Jadi kena cleanse up dengan garam ni. Lebih kurang macam tu lah. Syi tak berani nak cerita panjang lebar pasal Ain ni sebab dia agak sensitif sikit sebenarnya benda ni, nak diceritakan secara awam. Okey, Kak Ian kata tak tahu kenapa jual garam. Syi pun tak tahu kenapa Syi jual garam. Laki ku tanya, kenapa kau tak jual gula? Kenapa garam? Macam tu. Mandi campur garam ni umpama teh ais campur Milo ais kan. Siapalah yang bagi aku analogi tersebut. Macam tu lah. Dia memang biarkan dia bekerja sendiri. Biar dia melakukan okey, dia kerja dia apa? Lady Millionaire ni apa kerja dia? So bagi dia. Lepas tu tiba-tiba kau nak rasa macam puteri, nak rasa cantik-cantik, nak rasa lembut-lembut, nak lawa-lawa kan. Aku mandi pula garam pink. Tak ada masalah. Cuma jangan campur sebab
sebenarnya kes campur garam ni ada, Syi dah jumpa. Kawanku juga. Dia kata tak tahu dia dapat idea campur macam mana. Dia kata dia mandi garam, dia campur semua garam dan dikatakan sebagai energy booster untuk dia cleanse up dia punya masalah tu. Okey, daripada segi masalah ni, mandi garam satu ikhtiar, dan satu lagi ikhtiar adalah kita punya mindset. Mindset kena jaga. Kalau kita dah tahu orang tu adalah orang yang tak berapa positif, dan bila kita bercampur dengan dia atau kita berurat dengan dia, banyak sangat benda-benda, ada cerita pasal orang sana, cerita pasal orang sini. Makanya kat situ kita kena pandai untuk protect diri kita sendiri. Itu protect diri kita sendiri daripada cara menjaga pergaulan. Kita bukan memutuskan silaturahim, bukan. Kita boleh berkawan seperti biasa, kita boleh baca Facebook seperti biasa, apa-apa isu pun you boleh baca, tapi you kena tahu bila masa nak back off, bila masa you boleh teruskan. Contohnya kalau isu-isu masalah sosial, kan, contoh dalam ada satu Facebook individu, seseorang individu yang Syi selalu follow, kita boleh baca. Bila dah mula banyak komen-komen negatif yang masuk, okay, that's it, cukup, keluar, stop. Cuma setakat itu, jangan teruskan lagi. Sebab bila kita teruskan, jangan teruskan tengok, sebab benda tu akan efek kita punya minda, dia akan efek kita punya banyak, dia akan kacau bilau di dalam. Macam tu lebih kurang lah. Betul. Founder kita pun pesan, mandi satu-satu ikut isu kita, jangan campur. Lepas tu pesan rasa macam macam tu. Customer Syi tadi pasal apa Syi cakap dengan dia, Syi lagi suka cakap yang biarkan garam itu memilih kita. Macam mana tu? Cakap macam mana tu? Biarkan garam itu memilih kita. Macam Kak Syikin Noradino, dia biarkan garam itu memilih dia kerana dia terpikat dengan warna pink dan dia terus ambil warna pink. Macam tu. Sebenarnya garam ni dia memang mengikat kita tau. Dia yang memilih kita. Macam tu lah lebih kurang. Macam Syi dulu, minyak wangi kan. Sebenarnya minyak wangi ni, hati tu daripada awal dah nak terpikat dengan minyak wangi Lady Million. Tapi hatiku berkata-kata, aku nakkan perfume yang merah ni, apa namanya ni, Soul perfume yang merah ni. Bila pakai perfume merah ni, sebenarnya bau dia bauan yang sama macam Syi selalu pakai. Tapi kita katakan yang hitam ni, dia memilih kita. Tapi untuk yang merah ni, aku yang pilih dia. Apa jadi? Apa jadi dengan perfume merah ni? Ya betul, garam pilih kita. Bunyi macam mengarut kan. Aku kalau bab macam ni, cerita-cerita lelaki aku cakap, kau ni mengarut aja. Betul, gerak hati boleh tahu. Gerak hati ni pun, dia, jangan abaikan insting kita tau. Sebenarnya jangan abaikan insting kita 100%. No, kita kena pandai menilai juga kita punya gerak hati. So gerak hati tu, mata tu dah kata dah ambil yang hitam ni Lady Million, tapi aku beli yang ni. Okay, memang aku suka dengan bau dia. Bau apa nama, Bombshell. Dia bau Bombshell, memang sedap. Tapi apa jadi
baru pakai tak sampai seminggu, boleh tumpah, boleh habis macam tu je. Sebab dia bukan untuk kita. Itu yang maksudnya biarkan dia memilih kita. So perfume ni mungkinlah tak sesuai dengan She. Tapi bila She pakai yang hitam ni, Lady Million ni, mungkin sebab She orang bisnes kot kan. Kita bisnes hari-hari. So mungkin ini yang lebih improvekan kita punya keyakinan diri apa semua. So ini kekal, alhamdulillah, tak tumpah, tak apa. Yang merah ni aku tak tahu macam mana satu botol boleh tumpah macam tu. Dia boleh, tak aku tahulah kenapa jadi begitu. Tapi She sebab sukakan dia punya bau, makanya aku pakaikan masa solat. Tapi untuk harian, untuk keluar, She pakai yang ni. Sama juga dengan garam. Kalau boleh, biarkan energi garam tu sendiri memilih kita. Macam customer yang She cakap tadi, kan suami dia galakkan dia untuk mandi garam. Jadi bila macam tu, dia dah okey kan She, saya nak garam AR dengan garam Lady Million. Nampak tak? Dia macam terus, Zap, aku nak yang tu. Ya, memang kena ikut gerak hati. Mak garam memang pesan ikut gerak hati. Sebab tu kadang-kadang kalau tanya, bau perfume ni yang mana yang best? Bau garam ni yang mana yang best? Kita akan tanya balik, engkau nak yang mana? Biarkan gerak hati itu yang berbicara. Biarkan gerak hati itu yang memilih. Jadi ginilah. Ada soalan lagi tak? Sekejap Allahu Akbar. Hai Putri. Sama juga dengan garam. Masa mula-mula beli garam tu, kita tahu dah. Macam Syik kan memang okey lah, dah kata garam detox. So kita mulalah dengan detox kan. Lepas tu dah tahu dah nak guna apa. Rasa macam okey, nak guna garam LM lah. Terus ambil garam LM, pakai garam LM sampai sekarang. Tapi bila Syik guna garam pink, dia macam rasa tak sesuai untuk diri sendiri. That is not me. Macam tu rasa dia. Tapi bukan kita tak boleh pakai, boleh je. Tiba-tiba rasa macam feeling kan, macam best je, macam nak wangi lembut-lembut sikit, pakai je. Macam garam pink She gunakan untuk anak-anak mandi tau. Sebab tu si Imran yang tu satu bekas habis dia lumurnya garam kat, dia tuang je dalam dalam baldi. Dia seorang je mandi garam. Tak positif lagi, aku tak tahulah. Macam garam ni kenapa Syik bagi diorang mandi? Bila aku rasakan dia macam ni asyik nak bercakap aja, bagi dia mandi dengan garam ni. Bagi dia cleanse up balik dia punya energy tu kan. Lepas tu dia macam okey sikit. Dia bukannya garam tu je, wangian tu sendiri pun membuatkan kita tenang. Sebab tu garam dia dah ada energy dia sendiri. Dah ada dia punya aura dia yang tersendiri. So kita masukkan lagi aroma terapi dalam setiap satu garam ni. Jadi dia punya bau tu lagi kebabum lah, dia punya efek macam tu. Ya, insyaAllah orang mandi garam ni insting dia kuat sebab berada dalam keadaan tenang. Macam Syik sebenarnya 2 hari ni tak berapa tenang. So dia macam nampak kan, dia mengah sikit. Sebab Syik ni ada isu anxiety, pernah mengalami. Sekarang tak mau cakap yang Syik ada anxiety. So I am getting better, semakin pulih selepas menggunakan garam, selepas mandi garam. Jadi bila tak tenang, bila rasa macam serabut je, memang Syik akan cepat-cepat ambil mandi garam. Mandi garam ni lagi satu feeling dia macam kita lepas mandi laut. Macam mana rasa dia? Macam apa,
lebih tenang, rasa nyaman, rasa ringan. Lagi rasa macam mana? Macam Shi memang banyak menggunakan gerak hati lah. Sebab tu tiba-tiba ambil garam ni. Macam apa? Apa ke nama tu? Shower cream. Shower gel kita tu kan. Tiba-tiba rasa macam nak lumur atas kepala. Sebab masa tu lepas kelas rasa macam ya Allah beratnya kepala aku. Rasa macam sakitnya. So aku ambil satu pump lumur atas kepala. Ya Allah sedapnya. Dah hilang. Alhamdulillah. Hai Kak Rina. Assalamualaikum. Namun bila katakanlah kita gunakan itu tak digalakkan tau. Sebab Shi sejenis yang mengikut rasa hati. Tiba-tiba aku rasa macam muka ni macam ya Allah, macam rasa something yang tak best. Ambil buat cuci muka. Tapi dia bukanlah pencuci muka. Dia bukanlah shampoo. Dia khas untuk badan. So kita mandi. Bila buat begitu, kena tanggung atas risiko sendiri. So macam Shi gunakan dekat kepala sebagai shampoo kan. Sebab sakit kepala. Lepas tu of course lah dia kerasa macam kasar sikit kan. Kesat sikit. Sebab dia bukan shampoo. Jadi kita Shi guna conditioner. Lagi satu Shi nak terangkan, kita punya produk ni, garam ni adalah produk luaran, bukan produk dalaman, bukan produk makanan. Okey, kita ada satu garam yang kita panggilkan garam natural. Garam natural ni dia tak ada, Shi tak ada garam natural kat sini. So Shi tak boleh nak tunjuk. Garam natural dia sama macam ni juga, warna hijau. Tapi dia natural. Dia tak ada apa-apa bau dekat dalam tu. Garam natural ni bagus untuk orang yang Allah pada bau. Contohnya mungkin orang yang ada eczema kan. Dia tak tahan dengan bau. Bila pakai dia makin gatal ke macam tu. So gunakan garam natural. Tapi garam natural ni jangan dibuat masak. Jangan dibuat makan. Kalau nak guna garam bukit sebagai garam masakan, pergi je beli kat kedai garam RM2 tu. Garam bukit ada, garam bukit pink tu yang RM2 tu. RM2, RM3 satu paket. Itu khas untuk masak dan guna yang itu. Jangan digunakan garam ni untuk masakan. Sebab kita punya produk adalah produk luaran, bukan produk dalaman. So dia tak boleh dimakan. Jadi elakkanlah. Thank you, lots of love. Gerak hati boleh tahu. Ya betul. Betul, memang betul. Sebenarnya gerak hati boleh tahu kita nak garam yang mana, yang mana yang sesuai dengan kita. She punya satu, siapa ya? Oh, apa ni? Ada yang sangka kan bahawa garam ni garam yang berwarna semata-mata. Dia tak ada bau, tak ada apa-apalah kan. Sebenarnya garam ni dia bukan semata-mata garam yang berwarna. Dia garam yang berwarna dan wangi. Macam tadi satu customer Shi bagi dia garam Aura Rezeki yang merah tu, garam detox kan. So kawan dia tengok. Bila kawan dia tengok tu, wah wanginya, bau macam bau potpourri, bau macam bau kedai Lovely Lace tu kan. Kejap-kejap dia hidu. Ya Allah, wanginya, sedapnya bau dia. Sebab basic garam kita, macam garam Aura merah tu adalah bau rose, bau yang tinggi energi dia. Jadi bila kita guna bau tu memang rasa sedap sangat, tenang sangat. Okey. Ada soalan lagi tak? Rasanya cukuplah setakat ini di sini, setakat ini hari ini.
Okey tak? Ada apa-apa soalan yang nak tanya ke? Ada sesuatu yang nak cerita ke? Kalau tak ada apa-apa lagi, makanya Syi mengundurkan diri. Syi minta ampun, minta maaf kalau ada tersalah kata, mungkin tersalah informasi, harap dimaafkan. Semoga anda semua dalam lindungan ilahi, diberikan kesihatan yang baik dan semoga sihat belaka lah semua ya. Dielakkan lah daripada terkena cerita pasal COVID ini bukan. Boleh juga cuba untuk amalkan mandian garam ni, sebab sifat garam tu kan antiseptik. So katakanlah benda tu wabak ni, manalah kita tahu kan, mungkin kata orang melalui angin lah, itulah inilah kan. So kita mandilah dengan garam, InsyaAllah dengan izin Allah kan. Mana kita tahu, kita cuma usaha je. Okeylah, cukup setakat di sini. Daripada dah cukup-cukup tu, aku sambung lagi bercakap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi semua. Terima kasih kerana sudi menemani. Alhamdulillah, tamat sudah sesi live malam ni. Bye. Love you all.